Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan buat semua penonton yang menonton live kali ini. InsyaAllah semoga penonton di rumah, penonton di tempat kerja, penonton di tempat ataupun di hadapan rumah ke, di belakang rumah ke kan. Semoga anda dalam keadaan baik, ceria dan insya-Allah memberi suatu impak positif dalam kehidupan anda pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak hao ni hao ma, wanakum nandre. Buat semua, sawadikap, annyeonghaseyo, ahlan wa sahlan wa marhaba bikum, sabah al-khair, good morning dan salam sejahtera. Pada kali ini, slot tanya khabar CD 1. Tanya khabar CD 1 yang dianjurkan oleh Mawaddah Center Kota Baru, iaitu satu pusat khidmat masyarakat, khidmat keluarga, khidmat sosial, khidmat komuniti yang mana Mawaddah ini adalah di bawah Urustia Pembangunan Wanita dan ia adalah sebuah pusat yang boleh memberi impak kepada masyarakat dalam sudut kita nak bantu anda, dalam sudut ada masalah ke, ada benda-benda yang boleh memberi bimbingan. Dan Mawaddah ini juga penonton sekalian yang di luar sana yang tak tahu, mungkin nak tahu kan, Mawaddah ini juga dia banyak program-program melibatkan pelajar-pelajar, melibatkan orang-orang dewasa, seperti mana ada kelas Qurannya, ada kelas solatnya, tentang program-program bimbingan ataupun bimbingan dan kaunselingnya. Dan di sini juga tuan-tuan, di rumah sana, Mawaddah juga, center ini juga ada sesi kaunseling. Siapa yang ada masalah, terasa terhimpit dengan halangan dan cabaran kan, tak mahu rasa macam tak mahu bercakap dengan orang-orang lain, bolehlah berjumpa dengan kaunselor di sini secara percuma. Dan insya-Allah kaunselor di sini akan bantu anda yang terhimpit dengan masalah, yang ada sesuatu yang ingin dikongsikan, insya-Allah boleh memberi impak yang baik kepada anda semua. Jadi tuan-tuan, penonton sekalian, mak-mak ayah sekalian, adik-adik sekalian, pelajar, siapa-siapa yang menonton sekalian, hari ini insya-Allah tajuk yang saya nak sampaikan iaitu tentang remajaku sayang, teman positif pemangkin minda sihat. Best kan? Penonton sekalian, kalau kita rujuk pada tajuk ini, sudah semestinya tajuk ini kita nampak kepada remajaku sayang. Nampak sangat kita nak tuju kepada remaja. Tetapi tuan-tuan, penonton, ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir, yang menonton, tajuk ini walaupun berkisahkan tentang remaja, tapi ia boleh diambil secara kita boleh mengolahnya dalam kehidupannya, kita boleh mengolahnya dalam kehidupan kita. Walaupun kita bukan remaja, walaupun kita ni bukan orang-orang adik-adik, tapi kita ini sudah dewasa, kita ini sudah menjadi ibu bapa, tapi boleh mengolah dalam kehidupan kalaulah kita ada anak, kalaulah kita ada adik-adik, kalaulah kita ini mempunyai orang-orang saudara-saudara yang boleh yang ke arah remaja. Tapi insya-Allah tajuk ini walaupun dia bersifat remaja, tapi ia adalah bersifat umum untuk kita dapat inputnya. Alright. Jadi penonton sekalian di rumah sana, kalau nak bertanya boleh pergi ke ruangan chat, boleh bertanya tentang tajuk ini. Dan insya-Allah perkongsian saya ini berkisarkan tentang remaja dan macam mana remaja sekarang nak mencari kawan, teman, rakan yang boleh memberi cetusan positif supaya mereka boleh jadi orang yang bagus. Dan begini juga dalam kehidupan kita sehari-harian, tak kira dah bekerja ke, jadi ibu bapa kan,
anda juga perlukan kepada teman, rakan yang boleh mencetuskan impak supaya kita menjadi minda ataupun kita boleh jadi orang yang boleh memberi impak kepada perkara-perkara kebaikan ini. Okey. Jadi, penonton sekalian, insya-Allah saya nak mulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minun lil mu'mini kal bunyanu yashaddu ba'duhu ba'dha. Hadis ini menyatakan mukmin dengan mukmin yang lain umpama sebuah bangunan sebagaimana mengukuh sebagai yang lain. Maksudnya kita ini tak boleh hidup dalam keseorangan. Kita tak boleh hidup dalam bersendirian. Kita kena ada orang-orang yang menyokong kita. Begitu juga hadis ini menyatakan bahawa seperti mana batu bata, yang mana batu bata itu perlu ada sokongan-sokongan yang boleh memberi suatu perkara positif sehingga kan bangunan itu menjadi sebuah batu itu menjadi sebuah rumah. Setiap batu yang dicantum itu menjadi sebuah rumah yang boleh menjadikan rumah itu kita boleh menetap, kita boleh berlindung, kita boleh kawal dalam rumah itu, dan ini memberi impak yang positif dalam sebuah negara, dalam sebuah kekeluargaan, dan ia juga membantu supaya kehidupan kita di dunia akhirat juga menjadi orang yang bagus dan soleh dan soleha. Okey. Tuan-tuan, penonton sekalian, cik puan ataupun mak-mak ayah di rumah sana, kalau kita merujuk dalam tajuk yang saya nak sampaikan pada kali ini, berkisahkan tentang remaja ku sayang. Mak-mak ayah sekalian, kalau dengar dengan sesi ceramah kali ini kan, kalau dengar perkongsian kali ini, mak-mak ayah sekalian di rumah sana, kita sudah semestinya kita sudah ada anak-anak, sudah ada ibu bapa yang sudah ada anak-anak yang berumur dengan gaya remajanya. Bagi yang pelajar-pelajar yang mungkin hari ini bercuti ke kan, mungkin pelajar-pelajar yang tak pergi sekolah ke, sakit ke demam, tiba-tiba dia terdengar live ini. Mungkin anda seorang remaja di luar sana. Okey, saya nak sampaikan dahulu tentang bagaimana kita nak tahu tentang remaja itu sendiri. Sebelum kita pergi kepada bagaimana macam mana remaja untuk berkawan, tapi kita pergi pada remaja tahu dulu. Apa makna remaja itu tersendiri. Okey. Penonton sekalian, kalau kita tengok dalam sudut prosesnya, remaja ini datang daripada perkataan itu sendiri. Saya tulis sini ya. Penonton, saya tulis R-E-M-A-J-A. Remaja. Kalau kita merujuk pada perkataan remaja ini, sebenarnya dia ada satu proses menjadikan seorang remaja itu ada karakter dia. Ada type dia. Apa itu remaja ini, penonton sekalian? R ini adalah ruang perubahan dalam sudut fizikalnya. Penonton, kalau kita tengok alam kanak-kanak adalah alam yang fizikalnya kecil, fizikalnya dalam sudut mukanya dalam sudut baby face kan. Tidak ada janggut lagi. Kanak-kanak kan, muka kanak-kanak macam mana kan. Tapi bila perubahan berlaku ke arah teenagers ataupun remaja ini, maka perubahan fizikal akan sedikit mungkin besar, mungkin ada sudah kembali kepada muka yang lebih matang, dan benda ini akan berlaku apabila adanya akil baligh. Maka nak tengok penentu kepada type ataupun personality remaja itu, dia akan mengubah dalam sudut fizikal mereka. So sebab kalau kita tengok remaja sekarang kan, remaja nak berlawan, nak cantik-cantik, nak handsome-handsome, nak sador-sador. Sebab mereka sudah ada perubahan fizikal itu. Tak macam kanak-kanak dulu. Kanak-kanak ni kan, tuan-tuan, penonton sekalian, pakailah apa-apa benda yang disuruh oleh mak ayah ni, pakai je. Tapi bila alam remaja, dia mula mencetuskan kondisi fizikal dia sudah berubah. Tak nak dah pakai baju pilihan mak ayah ke, nak pakai baju yang berfashion. Sebab mereka sudah ada ruang perubahan. Itu yang ada pada remaja. Okey, kita pergi pada E pula, penonton sekalian. E adalah emosi cepat terpengaruh dan mereka cepat
terganggu. Maknanya tuan-tuan, cik puan ataupun penonton di rumah, ibu bapa di rumah sekalian, anak-anak yang sudah ada ke arah remaja ini ataupun menjadi remaja ini, emosi mereka cepat terganggu apabila mereka terasa. Contohlah penonton sekalian, masa zaman kecil, mak berjalanlah di pasar raya. Pasar raya kan, pasar raya tiba-tiba berjalan pula di tempat ada toy-toy, permainan-permainan. Seorang jiwa kanak-kanak ni sudah pasti terlekat dengan permainan. Dia fikirkan permainan itu untuk menghiburkan dia, maka dia nak permainan tu. Jadi kita ibu bapa pula tak ada duit. Rasa macam mahalnya barang ni. Maka kita pun tariklah anak kita. Dan bila tarik dia memang merengeknya, dia menangisnya, dia melaung, macam itulah, menjerit, contoh kan. Dan kita tarik dia sampai ke satu tempat, tak ada dah nampak permainan itu. Memang dia menangis, tapi dia tidak simpan emosi itu sampai ke rumah. Itu kanak-kanak. Kanak-kanak tidak akan simpan emosi itu sampai ke rumah, sampai dia fikir balik, nak main tak. Sebab dia mungkin ibu bapa dia sudah membelai dengan benda-benda lain. Okey. Tapi berbeza dengan remaja. Remaja, penonton, kalau dia nak sesuatu, memang dia akan mula mencetuskan pengaruh dia. Dia nak benda tu. Maka bila contoh, dia nak handphone dengan mak dia. Dia seorang remaja, dia tengoklah kawan-kawan dia pakai handphone, dia pun minta dengan mak dia. Mak dia kata ataupun ayah dia kata tak ada lagi handphone, tak boleh lagi pakai sebab handphone ini mahal lah, apalah, mungkin lah tak diperlukan lagi. Tapi bila tidak diberikan hak pada remaja, maka remaja itu akan mencetuskan emosi. Dia mula berdendam, dia mula merasakan bahawa mengapalah mak tak bagi handphone, sedangkan orang lain bagi handphone, mak orang lain bagi handphone. Dia mula mencetuskan emosi-emosi itu sehingga dia menjadi memikirkan bahawa perkara itu adalah salah. Maksudnya adalah mak dia yang tak bagi handphone itu adalah salah. Jadi emosi inilah menyebabkan remaja mula rasa macam tergugat. Kalau tak dapat sesuatu ke, kalau apa-apa berlaku ke, ataupun mak tampar sedikit ke, cikgu jentik-jentik sikit, dia mula terasa. Itu biasa. Inilah dipanggil sebagai remaja. Kita pergi pada M. Penonton sekalian, M pula adalah dia mula mendekati perkara yang menarik dan mendekati perkara yang dia rasa nak. Tu sebab tak pelik penonton sekalian kalau remaja mendekati TikTok zaman sekarang. Sebab TikTok adalah benda yang berada pada zaman dia. Berada pada zaman-zaman yang mungkin mereka rasa tertarik. Maka tak pelik mereka bermain dengan TikTok. Sebab mereka mula mendekati. Tak pelik juga kalau remaja mula mendekati dengan handphone. Sebab itu adalah benda yang dia perlukan. Tak pelik kalau mereka mendekati dengan bercintanya. Ada cinta-cintanya. Sebab dia mula nak mendekati benda-benda baru yang tidak ada pada zaman-zaman kanak-kanak ni. Yang mungkin tidak dibuat pada zaman-zamannya. Contoh tuan-tuan, kalau yang negatif, pornografi, penonton. Tak pelik kalau zaman remaja dia mula mendekati pornografi kerana dia sudah ada alat untuk menontonnya. Jadi dia mula mendekati benda-benda yang mungkin positif, mungkin negatif, untuk menghiburkan dia, untuk dia nak tahu, untuk dia nak faham. Maka itulah sifat, type ataupun perkara personality yang ada pada remaja itu. Dia mula mendekati. A pula, penonton, sebelum saya pergi kepada remaja dan juga tentang teman-teman, kawan-kawan dia memilih teman-teman, A adalah antagonis. Remaja tuan-tuan, penonton sekalian, mak-mak ayah di rumah sekalian, mereka ini ada pemberontakan dalam diri mereka. Mereka mula nak kepada kebebasan, tak mahu mendengar arahan yang banyak daripada mak ayah ke, siapa-siapa ke, guru-guru dia tak mahu dengar.
Sebab mereka sudah ada pemikiran mereka sendiri, kematangan mereka sendiri. Maka mereka mula bersifat antagonis. Antagonis ni maksudnya pemberontakan lah ataupun nak bebas, nak bebas. Itu sebab tuan, tonton, mak-mak ayah sekalian, cik puan yang di rumah kan, tak pelik lah kalau anak-anak ada kes yang melibatkan nak lari pada rumah, nak mula apa ni, nak mula banyakkan berkawan daripada memilih mak ayah, mendengar kata-kata kawan. Sebab itulah, sebab mereka bebas untuk meletakkan pemilihan mereka. Jadi tak peliklah bila berlaku kes-kes yang banyak melibatkan remaja ini. Penonton, art adalah ruang perubahan fizikal mereka, emosi terpengaruh dan terganggu. M pula mereka mula mendekati adanya antagonis nak kepada kebebasan. Dan J pula adalah remaja ini, peserta remaja ini dia ada jiwa muda. Biasalah penonton kan. Remaja ini dia konsep jiwa mudanya dia nak kepada bila dah ada kebebasan lah. Bila ada kebebasan mulalah contoh. Kalau di rumah lah, mak membebaskan lelaki perempuan ataupun gewer lah, kalau Kelantan panggil gewer kan ya. Gewer waktu big anak, ataupun naik motor sekali contoh, bebas, mereka bebas. Maka jiwa muda ini mulalah nak kepada benda cintuan-cintunya, nak rasa macam nak kepada happynya, ada kebahagiaan seperti mana dalam dramanya kan. Yes, ini berlaku dalam sudut remaja itu sendiri. Jadi betul, kalau tidak diarah dengan cara betul, maka jiwa muda ini dia akan jadi jiwa kacau. Sebenarnya jiwa ni muda ni bagus tuan-tuan, cik puan atau penonton sekalian di rumah sekarang, ibu apa. Jiwa muda ini bagus sebab mereka mencari identiti mereka. Mencari personality mereka. Tapi kalaulah mereka memilih negatif, maka dia akan jadi jiwa kacau sedikit. Dan terakhir, penonton, A dalam sudut teras apa itu remaja yang saya nak sampaikan, A adalah dia ini banyak kepada angan-angan. Maknanya adalah remaja ini dia ada impian, tapi mereka banyak mencetuskan angan-angan terlebih dahulu. Nak jadi gapo? Contoh. Kalau dia ada motor, mak ayah mereka memberi motor, maka motor itu mungkin dia macam berangan-angan nak jadi orang-orang yang pemotoran, bidang-bidang pemotoran. Maka dia memilih lah. Dia memilih lah siapa-siapa ikon-ikon bagi mereka untuk bagi diri mereka untuk menjadi bidang pemotoran itu. Sebab angan-angan. Kalau dia nak jadi orang-orang seperti mana orang baik, ustaz-ustaz, maka dia memilih jalan itu. Tapi kalau dia memilih negatif, angan-angan yang bersifat negatif, maka mereka juga akan mencetuskan pemilihan mereka ke arah yang negatif itu sendiri. Jadi penonton sekalian, untuk permulaan ini nak faham, itulah remaja. Itulah remaja. Jadi penonton, bila saya menyatakan tentang remaja ku sayang ini, kita nak faham remaja ini, maka kita kena faham penonton, remaja ini betul dia dalam proses nak mengenal sesuatu, nak mengenal identiti, nak pergi lagi. Penonton, saya ingat dalam firman Allah ada menyebut surah Al-Kahfi ayat 13. Seperti mana Allah menyebut kepada Nabi Muhammad tentang kisah Al-Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidna huda. Tentang bagaimana kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka, sebenarnya sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nak bagi tahu kepada kita sebagai manusia bahawa kisah Al-Kahfi ini adalah tentang pemuda, orang-orang muda, jiwa-jiwa muda yang mana mereka dijaga oleh Allah sehingga kan ditidurkan selama 309 tahun, dan mereka ini adalah pilihan yang mana tidak masuk dalam circle orang-orang yang murka kepada Allah. Kalau kita tengok kan, maksudnya adalah dalam firman Allah ini menyatakan bahawa mereka 7 orang ini betul dalam zaman dia, tapi zaman dia tu zaman yang ada negatifnya. Maka Allah menjaga mereka dan mereka membuat pemilihan
untuk lari ataupun menjauhi daripada golongan ini, circle ini dan pergi ke sebuah gua dan berada di sebuah gua itu. Maka berada dalam gua itu Allah menjaga mereka sehingga kan bertahun-tahun mereka tidur dan akhirnya mereka bangkit dan mereka sudah berada pada generasi yang lain. Nak bagi tahu bahawa penonton dalam bab remaja dan juga teman. Okey, teman atau kawan kan. Sebenarnya ia adalah pilihan kita. Ia adalah pilihan remaja. Ia adalah pilihan anak-anak kita. Nak berteman dengan siapa, itu pilihan mereka sendiri yang memilih. Betul. Nak apa ni? Kalau macam mak ayah tak boleh nak pilih sebab itulah mak ayah kita. Itulah saudara-saudara kita, itulah adik-beradik kita. Itu tak boleh pilih. Tapi bab teman, bab kawan, bab kalau Kelantan panggil saing, boleh dipilih. Seperti mana yang diberitahu oleh Allah kepada pemuda-pemuda Al-Kahfi, mereka telah memilih jalan untuk lari. Maksudnya mereka tak mahu berteman, berkawan, berdamping dengan golongan-golongan yang murka kepada Allah. Maka mereka lari untuk mencari circle-circle yang baru, circle-circle yang boleh membangkitkan keimanan mereka dan akhirnya menjadi orang yang bagus. Begitu juga dalam konsep hari ini, dalam kita menyebut tentang remaja. Remaja akan memilih macam-macam mana pun mereka akan memilih teman mereka, akan memilih orang-orang yang mereka nak. Sebab macam ni penonton sekalian. Ada pepatah menyatakan nak tengok orang dalam nak tengok orang kena tengok siapa yang nak tahu, maafkan saya nak tengok 5 tahun kita, nak tengok 5 tahun kita nanti, kita kena tengok siapa kita berkawan. Pertama, tengoklah siapa kita berkawan. Yang kedua, kita tengok apa yang kita baca. Yang tiga, apa yang kita dengar. Dan yang keempat, apa yang kita tonton dan lihat. Nak tengok 5 tahun kita nanti, macam saya, umur dalam nak dekat 40-an, nak tengok 5 tahun nanti saya, kena tengok 4 perkara ini. Pertama, siapa yang saya berkawan? Siapa orang yang saya berdamping? Dengan siapa? Dan benda ini boleh memberi perubahan pada 5 tahun nanti. Dan apa yang saya baca? Apa yang saya hadap dalam kehidupan saya? Apa yang ilmu masuk dalam otak saya? Dan apa yang saya dengar? Apa yang saya dengar tiap-tiap hari itu? Dan yang keempat, apa yang saya tonton? Apa yang saya lihat? Kalau lebih mudahnya, apa yang saya follow lah. Follow sekarang. Sekarang isu-isu TikTok kan. Apa yang kita tengok pada zaman sekarang. Apa yang kita follow orang tu. Okey. Jadi, 4 perkara ini boleh mengubah, mempengaruhi seseorang dan dia boleh membentuk seorang itu melihat pada 5 tahun kemudian. Jadi begitu juga dalam sudut remaja ini. Pertama saya sebut tadi, siapa kita mendekati, siapa orang yang kita mendekati. Maka remaja kita kena pilih dah teman-teman yang positif, teman-teman yang positif supaya boleh bantu remaja ini ke arah dewasa lepas ini. Sebab 5 tahun kan, dewasa ini menjadi positif. Kita tak nak penonton sekalian. Sekarang remaja, anak-anak kita lah kan, anak-anak kita ataupun sekolah kan, pelajar-pelajar kita, dia memilih rakan yang negatif. Memilih siapa dia damping dengan orang negatif, maka dia pun tonton perkara yang negatif, dia dengar banyak benda yang negatif, dia follow benda-benda yang negatif, apa lagi dia baca ataupun dia hadap ilmu-ilmu yang negatif. Contohlah kan, okey, bila terlalu negatif, 5 tahun nanti, ini pepatah lah kan, 5 tahun nanti, dewasanya nanti dia akan terpengaruh dengan apa yang dia belajar yang negatif itu. Penonton. Itu sebab hari ini kita nak bawa supaya penonton faham bahawa kita nak melahirkan remaja ini pilih kawan, pilih orang yang boleh memberi cetuskan positif mereka, bukan toksik. Okey. Penonton sekalian. Jadi
Bila dah tahu, bila dah kita pergi kepada elemen pemilihan. Jadi pilihan ini pilihan ini adalah satu proses. Satu proses. Jadi kena buat. Kena buat. Sebab setiap pilihan dia ada proses dia. Dia ada proses dia. Contoh macam ni lah kan. Contoh, saya memilih Kejaya sebagai seorang kaunselor. Maka bila saya memilih sebagai kaunselor, maka proses nak menjadi kaunselor adalah cara dia macam mana nak apa yang saya perlu belajar, apa yang saya perlu buat, dan proses-proses inilah memungkinkan seorang itu mencapai apa dia inginkan. Jadi begitu juga dengan pilihan mencari teman remaja, teman ataupun kawan rakan yang boleh mencetuskan kebaikan. Okey. Penonton sekalian, pertama, prosesnya penonton sekalian, okey. Dia macam ni penonton. Saya buat dalam bentuk psikologinya. Sebenarnya proses pertama, mak ayah di luar sana, penonton sekalian, cuba teliti. Pertama, cuba teliti samyu anak-anak kita sekarang. Cuba teliti prosesnya sekarang, penonton sekalian, ataupun kita sebagai remaja yang mendengar, siapa-siapa remaja di luar sana mendengar, cuba teliti diri anda sekarang, samyu masing-masing. Ataupun anak-anak mak ayah, cuba teliti samyu anak-anak kita sekarang. Okey, apa itu samyu, Cik Muiz? Samyu ni adalah pertama, remaja ini macam-macam mana pun dia bersifat inginkan kepada screenages. Okey, maksudnya ada unsur screen. Mereka memilih benda-benda yang berunsurkan screen. Maksudnya mudah aja tuan-tuan penonton, gadget lah, gadget. Jadi penonton, kita sekarang mak ayah penonton di luar sana, cuba tengok anak-anak kita bila balik sekolah, bila duduk cuti sekolah, bila berada di rumah, adakah mereka terlekat dengan gadget mereka sekarang? Adakah screenages ini menyebabkan mereka jadi macam tak boleh dikawal? Adakah screenages yang sudah ada sekarang ini ataupun gadget-gadget terpulang lah, screen, benda-benda screen lah, TV, kamera yang melibatkan screen ini, dia menjadi satu pengaruh besar dalam diri anak-anak kita sekarang. Jadi penonton, cuba tengok dahulu mereka. Kalau mereka ini tak terpengaruh atau mereka ni orang panggil tak ada rasa feel apa-apa. Kalau kita ambil handphone pun mereka tak marah, mereka macam biasa-biasa, okey. Jadi itu okeylah, itu bersifat positif lah. Kalau lah mereka macam memberontak, kalau kita rampas handphone mereka memberontak, kalau kita macam tiap-tiap malam tengok handphone sampai ke pagi kan, kita beritahu, kita kawal, kita marah pun dia tak dengar. Yes, di sini memungkinkan menyebabkan anak-anak penonton ataupun remaja-remaja sudah ada sifat satu proses sudah ke arah berkawan dengan benda-benda macam ni. Berkawan dengan macam-macam ni. Dia bahaya penonton. Bahaya kalau kita membiarkan, dia akan melekat. Pertama, penonton, sekarang prosesnya adalah untuk kita nak jadi lebih positif, cuba tengok dahulu. Kita masuk saya adalah kita jejak dahulu. Kita sekarang konsep pertama, prosesnya kita jejak. Kita jejak maksudnya kita tengok anak-anak kita kan. Jejak dulu, adakah mereka terpaut dengan screenages? Pertama. Yang kedua, A. Penonton sekalian, cuba perhatikan anak-anak kita. Cuba perhatikan remaja-remaja yang ada sekarang ataupun adik-adik kita kan, ataupun remaja di luar sana, cuba perhati diri anda sendiri. Cuba perhatikan sendiri. Adakah anda melekat dengan aplikasi? Aplikasi. Tadi benda-benda gadget, benda-benda yang screen. Sekarang melekat dengan aplikasi. Contoh game. Game TikToknya aplikasi kan, berbentuk aplikasi, berbentuk benda yang boleh dibuat. Cuba tengok. Kalau kita terpengaruh ataupun kita kita sentiasa mementingkan aplikasi sehingga membuang masa, sehingga kan kita rasa macam tak ada apa-apa kan, dia juga boleh menjadi rakan anda. Aplikasi ini boleh jadi rakan anda yang menentukan pengaruhnya. Jadi mak-mak di luar sana, cuba tengok anak-anak kita apa aplikasi yang dia ada, supaya
Kalaulah benda yang positif, tak ada masalah penonton. Tak ada masalah. Sekarang kita takut benda yang negatif mempengaruhi diri dan minda mereka. Sehingga kan aplikasi ini melekat dalam minda dan juga sifat mereka. Jadi, pertama, tengok berapa adakah dia ni terpengaruh dengan adakah dia melekat dengan gadget. Yang kedua, adakah aplikasi yang dia ada sekarang banyak ke arah negatif ataupun positif. Game ada dua penonton. Ada game yang bersifat positif, ada game yang bersifat negatif. Ada dua-dua. Ada game yang bersifat positif, mudah je puan-puan. Penonton sekalian, maksudnya dia hanya nak membelai jiwa saja. Main game tu hanya untuk nak hilangkan stres. Tapi kalaulah game itu menyebabkan dia membuang masa, tak pergi sekolah, tu sudah ke arah negatif. Okey, kita pergi lagi. Wow. Kita pergi lagi. M, money. Duit. Sebab kita tengok pengaruh pelajar, pengaruh remaja ni kan, sebab dia berteman dengan siapa lagi, selain pada kawan-kawan tu. Tapi kita tengok pada yang ni, jejak dulu. Adakah dia melekat dengan duit? Maksudnya dia mementingkan duit, nak pada duit. Sebab tuan penonton sekalian, saya ada terlibat dengan satu kes yang mana ada yang mana nak menjual tubuh kerana nak dapatkan top up, kerana nak dapatkan duit, kerana nak dapatkan sesuatu income. Bahaya penonton sekalian. Sebab pemuda ataupun remaja sekarang, dia nak kepada suatu benda yang cepat. Maka dia tak dapat duit daripada mak ayah dia, maka dia mencari duit. Dia mencari kewangan mereka. Bila mencari kewangan mereka, mereka akan memilih. Dia bersifat memilih. Adakah memilih benda yang negatif ataupun positif? Jadi penonton juga kena tengok anak-anak ataupun remaja-remaja kini, adakah mereka ini terlekat juga dengan duit mereka, duit yang mereka nak. Betul, sepatutnya remaja dia banyak bergantung dengan father and mother ataupun penjaga mereka. Tapi kalaulah ada remaja yang mana nak kepada duit, dan duit itu dia cari dengan cara yang salah, maka penonton dia sudah mula berkawan dengan cara nak kepada duit itu. Berkawan maksudnya dia berdamping dengan benda tu, sehingga kan dia menjadi negatif. Okey. Saya pergi lagi. I ni apa pula Cik Muiz? I ini adalah ikon selebriti. Saya tulis tak cantik ni, selebriti. Ikon selebriti. Maksudnya siapa yang dia pilih dalam penentuannya, pengaruh penentuan yang ditengok selalu. Dia ada benda-benda yang banyak ikon-ikon mereka. Macam kita mungkinlah kita kata ikon kita Nabi Muhammad, ikon kita ada ulama kan. Ustaz-ustaz. Tu orang yang bagus, orang yang baik. Tapi ada juga remaja yang memilih ikon-ikon yang bersifat nak kepada hiburan, nak kepada ketaksupan. Tu bahaya. Jadi tuan-tuan sekalian, cuba tengok juga ikon-ikon yang ada pada remaja sekarang ataupun anak-anak penonton sekalian. Sebab benda ini boleh jadi kawan. Dia jadi penentu kepada pengaruh mereka. Dan nombor 5, penonton sekalian, iaitu online friend. Online ataupun offline friend. Di sinilah kita nak tengok juga siapa mereka berkawan secara online dan siapa mereka berkawan secara offline. Dulu zaman-zaman dulu, mak-mak ayah sekalian, penonton sekalian yang generasi X, kita tak ada pun sebut online ni, berkawan secara online, tak ada. Tapi zaman sekarang mereka banyak sangat berkawan secara online. Tak kira lah bermain game. Pilihan game tu dia berkawan dengan online mereka. Berkawan dengan cara online, dengan WhatsApp-nya, grup WhatsApp masuknya, grup Telegramnya, grup-grup macam ni je. Sebab mereka sudah melekat dengan cara online. Offline, di luar. Maksudnya dia berkawan lepas sekolah tu, dia berkawan dengan siapa. Jadi penonton kena tengok juga, mak-mak ayah di luar sana, tengok offline dan online mereka ni. Sebab benda ni juga boleh memberi pengaruh dalam kehidupan mereka. Okey, penonton. Ini adalah dia bersifat jejak pilihan. Pilihan. Jadi untuk pilihan ini penonton, tugasan penonton ataupun saya sendirilah kan sebagai bapa kan, kita kena tengok semua ini. Sebab sekarang kita melibatkan zaman generasi Z
yang mereka ni akan mungkin ada pengaruh-pengaruh yang boleh membantutkan mereka, boleh menyebabkan mereka jadi potensi mengurangkan, melemahkan potensi mereka. Jadi bentuk skrin kena tengok berapa banyak yang skrin kita ada di rumah tu. Kena tengok tuan-tuan. Semakin banyak skrin berada di rumah, semakin terpengaruhlah budak tu. Dan cuba tengok aplikasi. Semakin banyak aplikasi yang dia buat, semakin banyak aplikasi yang dia mainkan, kalaulah bentuk positif tak ada masalah, tapi kalau negatif semakin itulah dia boleh menyebabkan perkembangan berlaku pada otak mereka. Dan money, kita tengok anak-anak kita, kalaulah mereka ni banyak mencetuskan nak kepada duit yang cepat, nak kepada duit, nak kepada benda-benda yang boleh melibatkan apa ni, nak kepada apa ni, keuntungan. Macam sekarang kan, influencer, saya minta maaf saya minta maaf di luar sana, influencer, kalau boleh janganlah mengajar pemuda sekarang, orang muda, remaja dengan duit ni. Sebab kalau dengan duit ni saya takut dia terpengaruh. Nak kepada duit cepat, nak kepada benda macam dia buat benda-benda negatif. Tak sepatutnya. Okey. Tapi ada juga influencer kita yang bagus kan. Tapi mohonlah kan. Okey. Dan ikon selebriti ni kita tengok juga siapa yang mereka pilih. Ikon selebriti atau ikon influencer yang mereka pilih. Dan offline dan online kita tengok juga siapa pilihan mereka. Jadi nonton yang pertama dalam nak menentukan remaja kita menjadi minda sihat, cuba tengok pilihan teman-teman mereka. Ni teman lah ni. Teman-teman mereka setiap hari. Teman-teman yang berdamping dengan mereka setiap hari. Apa dia? Jadi, jejak terlebih dahulu. Prosesnya adalah penonton kena jejak terlebih dahulu. Okey. Beres ke penonton di rumah? Saya harapkan penonton dapat manfaat dengan apa yang saya sebut. Pertama, saya sebut sekali lagi, prosesnya prosesnya adalah jejak dahulu. Okey, jejak dulu. Tengok dahulu yang Samyu tadi. Samyu tadi. Prosesnya adalah jejak Samyu tadi. Sebab benda ini adalah pilihan penonton, pilihan anak-anak kita, pilihan remaja-remaja kita. Dan pilihan ini boleh disekat penonton. Pilihan ini boleh disekat, boleh boleh ditambah, dikurangkan, dia boleh dipilih sebab pilihan. Okey. Jadi bila kita dah ada prosesnya, maka penonton biasalah bila kita nak menyekat remaja kita supaya berkawan dengan orang bagus, walaupun dia dah ada kawan-kawan yang lama dia, dia sudah dia sudah terpengaruh dengan gadgetnya, dia sudah rasa macam benda synchronize dengan apa yang mereka suka kan. Jadi penonton, bila macam tu akan lalui cabaran. Proses ni tadi proses yang kedua. Cabaran. Maka penonton akan lalui cabarannya. Tak kira lah di rumah penonton yang mula nonton kan, mak ayah ke di luar sana, anak-anak kita ke, ataupun adik-adik di luar sana yang menonton, mawadah kan, sudah pasti ada cabaran yang anda akan lalui. Remaja di luar sana, sudah pasti anda akan melalui benda ni. Sebab anda dah nak pilih benda-benda yang bagus. Contoh anda nak pilih benda-benda bagus, maka akan lari cabaran ini. Sebab itulah firman Allah ada menyebut ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, bahawasanya Allah ni akan menguji setiap manusia itu untuk menengok, untuk melihat adakah mereka itu beriman atau tidak. Maka nak beritahu Allah akan memberi cabaran kepada kita. Itu sebab ada dosa dan pahala penonton. Ada syurga dan neraka penonton. Sebab benda itu adalah pilihan. Adakah kita nak pilih pahala atau pilih dosa? Itu adalah pilihan. Bila nak pilih pilihan, maka Allah tidak akan memberikan macam tu je penonton. Saya nak pilih benda yang benda yang benda yang pahala, saya nak dapat syurga. Maka Allah bagilah dengan kebaikan-kebaikan. Tak penonton. Maka Allah bukan membagi macam tu. Allah akan bagi dengan cabaran. Nak melihat kita boleh tak mengekal komitmen kita, istiqamah kita buat benda-benda baik itu. Jadi bila ada prosesnya, pilihan dibuat, maka cabaran akan berlaku. Jadi penonton, cabaran ini adalah saya nak mendatangkan bila remaja kita memilih teman mereka, maka
remaja kita akan ada dua benda yang berlaku dalam otak mereka. Maksudnya dalam otak mereka, mereka akan ada dua perkara. Pertama, dipanggil sebagai N. Ini psikologi tuan-tuan. Dan ataupun satu lagi dipanggil NIO. Okey, apa pula Cik Muiz N dan NIO ni? Okey, mudah je. Mudah je. N adalah automatic negative thought. Pemikiran negatif secara tiba-tiba datang. Cabaran yang kedua, yang penonton, yang adik-adik ataupun mak ayah atau ada anak yang akan lalui akan NIO. Negative influence other people. Maksudnya bukan negatif daripada kita, tapi orang luar yang memberi pengaruh pula, pengaruh baru yang negatif pada anak-anak kita. Okey. Cabarannya, okey, bila dah kita pilih benda baik, tiba-tiba nak jadi baik ni tuan-tuan, datang pula benda ni. Allah. Ini dah cabaran otak. Ni cabaran otak otak dalam minda kita. Sebab dalam tajuk pemangkin minda sihat kan. Maka penonton, cabaran N ini akan wujud. Dia N ini adalah sifat dipanggil automatic negative thought. Kita selalu macam memikirkan perkara-perkara negatif wujud dalam diri kita. Maksudnya adalah kalau kita nak sesuatu, kita rasa Allah susahnya. Macam tu, kita menyebabkan alasan berlaku. Kita melemahkan diri kita. Ataupun kalau lah contoh remaja kan, di luar sana mak ayah di rumah menonton suruh lipat baju, suruh masuk zaman sekarang kan. Tapi masa tu dia tengah handphone, gadget. Maka dia meletakkan elemen negatif. Alamak, suruhlah orang lain. Nanti. Kalau di Kelantan, nantilah dulu. Apa ni lah. Maksudnya adalah dia sendiri yang meletakkan N itu. Walaupun dia nak pilih benda-benda positif, tapi masih ada benda ini. Mengapa masih ada? Mungkinlah sebabkan benda ini dicetuskan dalam kekeluargaan, mungkin benda ini dari sudut pengalaman mereka, mungkin dicetuskan oleh pembacaan mereka. Banyaklah N ini akan dicetuskan. Jadi cabaran pelajar atau cabaran remaja adalah mereka akan bermain dengan N selalu. Okey, penonton. Mengapa N ini perlu dielak dengan mengapa perlu kita jangan ada pengaruh N? Sebab benda ini boleh menyebabkan self esteem kita menjadi down. Okey, contoh. Kita minat sesuatu, atau kita nak buat baik lah, tiba-tiba cabaran lalui, cabaran ini peristiwa lah. Peristiwa itu menyebabkan kita rasa benda yang kita nak buat itu mengongkong diri kita. Benda yang kita nak buat itu menyebabkan kita rasa macam tak mampu, kita rasa macam susah, macam itulah, letih, macam belajar agak letih. Bila kita nak, maka cabaran itu menekan. Bila cabaran itu menekan, kalaulah remaja ini tidak ada pendongkong yang menolak benda yang diminat, pendokong ataupun menyokong, pembimbing yang menolak. Bila ditekan masalah dia menekan, tidak ada yang tolak, maka nonton, remaja ini akan jadi stuck dengan keputusan, stuck dengan apa yang dibuat. Bila stuck, dia jadi self esteem jadi rendah. Bila semakin rendah, ditekan dengan masalah, jadi semakin rendah. Maka setiap hari mereka akan banyak memikirkan negatif daripada positif. Tu sebab penonton, mak ayah di luar sana, cikgu-cikgu ke, siapa-siapa yang ada, kalau kita ada kawan-kawan yang dia masih macam stuck, ada masalah, kawan down, macam itulah ayat yang TikTok, kamu down seorang-seorang. Bagus kan kamu down. Sepatutnya memang down seorang-seorang ni, tapi dia akan stuck. Bila stuck, dia akan jadi masalah. Di sinilah perlukan orang yang menolak mereka. Siapa yang menolaknya? Di sinilah memerlukan pada teman-teman yang positif, circle yang positif. Di sinilah perlukan pada ibu bapa yang positif, adik-adik yang positif, menekan supaya mereka bangkit, menolak cabaran itu. Dan cabaran ini dia akan datang. Cuma dia tak boleh nak menolak. Jadi dia akan pergi ke tempat. Dan akhirnya orang ini akan bertukar kepada N kepada APTS, automatic positive thinking ataupun thoughts. Boleh faham tuan-tuan penonton sekalian? Itu sebab kita perlukan orang yang boleh memberi
apa ni, bimbingan, dorongan, sokongan, supaya menolak cabaran yang benda-benda yang negatif itu datang, boleh menolak benda tu. Okey. Jadi cabaran pertama penonton, tu sebab pelajar-pelajar, mak-mak ayah sekalian, pilih, mintalah anak-anak kita pilih taman-taman yang bagus untuk bantu ni. Yang kedua penonton, penonton, yang tu masalah kita, masalah yang kita, saya beritahu tadi tolak. Itu masalah yang kita lalui. Yang kedua pula adalah negative influence other people. Maksudnya, orang lain pula yang kacau kita. Kita dah bagus dah, tolak dah. Kita ada sokongan dan tolak. Tiba-tiba ada pula kawan-kawan kita yang lain yang cuba jadi orang yang menekan masalah pula. Contoh. Nak baca buku. Kita dah bersemangat dah ni. Baca buku yang bersifat motivasi, bersifat agama kan. Nak baca buku bismillah. Bagus ni. Atau nak baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada kawan kita datang sebelah. Mula menyatakan, rajin kamu. Hebat dia. Gemah demo. Mula dengan suara-suara macam tu. Bila dengar suara-suara semacam tu, kita pun jadi macam terpengaruh. Allah, terpengaruh. Nak baca jadi macam sebut salah. Maka kita tutuplah bacaan itu. Tutuplah Quran. Sebab kita malu ke, kita rasa macam terpengaruh kan. Benda ini akan datang penonton. Seperti mana saya banyak kalau pergi sekolah, saya cerita tentang ada kisah cicak. Tentang cicak. Cicak. Ni bukan betul-betul penonton. Cicak ni contoh. Kisah cicak ini adalah tentang pada suatu hari ada pertandingan cicak panjat pokok kelapa. Paling tinggi ni pokok kelapa paling tinggi. Cicak panjat pokok kelapa. Maka cicak-cicak yang lain pun adalah di bawah tu. Menunggu saat untuk pertandingan itu, siapa yang boleh panjat yang paling tinggi. Tapi cabarannya ada. Cabarannya ada macam ni. Cabarannya adalah angin yang kuat, pokok itu bergoyang kiri dan kanan dan menyebabkan banyak masalah yang berlaku. Okey, maka pertandingan itu bermula. Ditiup whistle. Bila tiup whistle, maka naiklah cicak-cicak ini. Di atas pokok yang pokok kelapa yang tinggi tu. Maka ada cicak yang jatuh. Sebab biasalah tak melekat. Sebab ada licin ke apa kan. Tak melekat. Ada yang jatuh, ada yang tak jatuh. Ada yang masih kekal, ada yang masih bertahan. Okey. Masa yang ada yang jatuh sebabkan angin. Okey. Tapi masa jatuh tu, masa cicak-cicak ni ada yang jatuh, maka orang bawah yang menonton, dia beri kesan niup. Dia beritahu ke dia, sudah tak boleh buat, sudah ada angin. Parok tu, angin tu. Dia macam tu. Dia mempengaruhi negatif pada cicak-cicak lain. Menyebabkan cicak-cicak lain yang tengok dah orang jatuh, dah tengok ada orang pula, dah tengok dah kawan-kawan dia jatuh, maka dia pun fikir, nak terus ke tak ni. Orang bawah pula duk menyatakan tentang cicak-cicak yang jatuh. Dengan angin-angin yang kuat ni, menyebabkan cicak-cicak yang nak naik tu rasa macam tak yakin dah. Bila macam tu ada yang stuck, ada yang duduk macam tu, duduk melekat macam tu je. Dan ada yang tu, dan orang bawah ni yang niup ni mencetuskan fenomena macam tu, mencetuskan fenomena negatif ataupun persepsi negatif, sehingga kan cicak-cicak yang nak panjat itu mula ada yang turun balik, ada yang melekat di situ dan ada yang tak buat apa-apa. Tapi penonton, ada seekor cicak. Mana cicak seekor lagi ni? Saya nak cari. Okey, ada seekor cicak ni lah macam ni. Ada seekor cicak. Dia pergi di atas. Dia naik. Yang lain duduk di bawah, stuck macam tu. Yang lain ada yang turun balik. Tapi dia seekor je yang naik sampai ke penghujung. Wow. Hebat cicak seekor ni. Maka sampailah penghujung tu, maka cicak itu pun turun. Maka dia lah pemenang. Cicak inilah pemenang. Bila pemenang, orang pun tanya kepada cicak itu. Orang pula dah. Cicak-cicak lain, kawan-kawan lain, tanyalah cicak itu. Hebat kamu boleh naik setelah orang lain semua stuck. Orang lain semua macam-macam tak boleh nak buat. Sebab dengar kata-kata macam ni, tengok jatuh pula. Maka cicak itu kata, cicak pun macam ditanya balik, apa benda yang awak tanya tu, apa benda? Tak ni. Soalan saya, mengapa anda boleh buat? Apa dia? Ditanya lagi, apa dia?
Tak ada orang lain setengah jatuh, orang lain mendengar kata-kata orang. Dia pun tanya lagi, apa dia? Maksudnya cicak ini pekak, tuan-tuan. Cicak ini pekak, tak dengar. Dan mata pun rabun, dia pergi je. Dia pergi je. Maknanya kemenangan pada cicak ini sebab dia tak dengar apa luahan-luahan niup-niup ni kata. Yang penting dia pergi je. Asalkan capai matlamat. Atau capai apa dia nak. Kalau nak dengar niup-niup ini tak habis tuan-tuan, cik puan, anak adik-adik kita, sebab rakan-rakan toksik itu akan datang. Okey, saya bagi sedikit tip kepada penonton, rakan-rakan toksik yang kalau boleh kita cuba elak. Cuba elak. Okey, dah nak habis ni. Pertama, siapa rakan toksik niup ni, cabaran yang akan lalui, siapa rakan toksik itu? Okey, pertama, please kalau boleh elak dengan orang yang suka mengeluh. Penonton, adik-adik, remaja, siapa-siapa yang bekerja sekarang kan, cuba elak pada kawan-kawan atau teman-teman yang suka mengeluh. Mengeluh ni mudah aja penonton, kita tengoklah dia suka mengeluh, banyak mengeluh. Tak boleh buat, sakit, macam tu suka mengeluh. Tidak mencari keputusan. Dia banyak kepada alasan. Biasanya konflik remaja bermula umur. Okey, terima kasih yang bertanya. Okey, nanti saya jawab ni. Okey. Pertama, orang yang suka mengeluh. Kalau boleh kita jangan cari orang yang banyak mengeluh. Okey. Sebab selalunya kalau orang yang bagus dia mencari solusi. Tapi kalaulah orang yang suka mengeluh, dia cuba cari masalah kepada solusi. Selalunya orang yang bagus dia cuba cari solusi, keputusan untuk menyelesaikan masalah. Tapi orang yang masalah, dia akan cuba cari masalah yang ada pada solusi itu. Kita boleh tengok kan sekarang kan. Zaman sekarang banyak sekarang tentang isu-isu semasa kan. Banyak mengeluh. Sedangkan benda tu boleh selesai awal. Benda tu boleh selesai dengan cara baik. Kalau tak dihebohkan. Contoh, quote and quote. Jadi, jangan mengeluh. Kita kalau boleh elak orang-orang yang suka mengeluh ini. Sebab kalau kita mendekati orang mengeluh, kita juga akan terbabit dengan keluhan itu. Okey, yang pertama. Yang kedua, kalau boleh jangan elakkan pilihan toksik, orang toksik yang suka mengatur. Dia macam ni, orang yang nak perfect. Dia bagus orang perfect ni. Tapi orang yang dia macam nak mengatur semua sekali. Dia yang betul. Dia yang betul. Kalau boleh lah, kalau susah nak elak macam mana kan. Tapi kalau boleh cuba elak orang, kita berada pada seka-seka orang yang suka mengatur ini. Dia yang betul. Sebab benda ini kadang-kadang dia boleh ganggu kita, ganggu stres kita, ganggu tekanan kita. Sebab contoh, kita nak pergi tengok wayang kan. Kita dah pakat dah dengan kawan-kawan, kita tengok cerita Meka Matu contohlah kan. Tapi tiba-tiba ada seorang ni dia mengatur, tak nak Avatar. Contoh Avatar. Sedangkan orang lain nak tengok Meka Matu. Tapi dia seorang je Avatar. Berita kata kalau kamu tak dengar Avatar, kita mau pisah lagi. Menyebabkan orang lain jadi macam terpengaruh, jadi macam letih lah pula nak layan orang macam ni. Tak apa, ikutlah, tengoklah Avatar. Sedangkan orang lain tak nak benda tu. Jadi kadang-kadang orang macam ni kita kadang-kadang boleh kita elak lah. Kadang-kadang sebab menyebabkan kita rasa macam rasa macam kita pula duduk dalam kasut dia. Jadi rasa macam susah pula kita nak buat keputusan. Okey, yang ketiga, elak orang yang tak kenal diri. Maksudnya tak kenal diri dia, maksudnya adalah tak kenal personality diri dia. Dia macam ada trouble sedikit. Dalam disorder dia ada macam masalah personality sedikit. Kalau boleh penonton, cuba elak orang-orang yang ada personality disorder. Dia bagus, kita kena bantu mereka. Cumanya jangan masuk dalam kerangka mereka. Sebab mereka ni mungkin ada masalah sedikit dan personality. Benda tu boleh memberi kesan kepada kita. Contoh macam ni mudah tuan-tuan, cik puan, penonton, kita tiup belon. Belon itu semakin besar penonton semakin besar. Jadi kita duduk sebelah orang yang tiup belon. Betul tak? Semasa belon itu semakin besar, kita akan jadi tutup telinga. Macam kita macam tutup telinga. Sedangkan yang meniup belon kawan kita. Tapi kita pula yang macam ni. Mengapa kita jadi macam ni? Sebab kita tak mahu dengar. Kita tak mahu dengar letupan itu.
Jadi begitu juga dalam konsep ini. Yang masalah seorang je. Tapi sebab kita berdamping dengan dia, saya takut kita pula melekat benda tu kepada kita terpengaruh dengan apa yang dibuat tu. Terpengaruh sebab tu kita jadi macam tu. Jadi personality disorder kena jaga, okay? Kalau boleh elakkan orang-orang ada personality. Tapi kalau nak bantu, kita bantu dengan cara klinikal, dengan cara jumpa kaunselor, boleh. Okay. Yang keempat, penonton, cuba elak orang yang tak hargai waktu. Sebab macam ni tuan-tuan sekalian. Orang yang bagus, orang yang hargai waktu, sudah pasti dia hargai setiap waktu yang diberikan oleh Allah. Diberi kenikmatan oleh Allah. Orang yang bagus dalam penentuan waktu, dalam menjaga masa, maka orang itu dia menghargai setiap apa yang Allah bagi. Setiap apa yang Allah bagi nikmat itu. Yang kedua, orang yang bagus dalam menghargai waktu adalah orang yang menghargai masa orang lain. Sudah pasti orang itu akan menghargai masa orang lain. Dan yang ketiga, orang yang menghargai waktu adalah orang yang menghargai dirinya sendiri. Tapi kalaulah sebaliknya, kalau kita berkawan dengan orang tidak menghargai waktu, sudah pasti dia tidak menghargai apa yang Allah berikan kepada dia. Waktu yang diberikan kepada dia. Dan sudah pasti dia tidak menghargai waktu kita. Kita sudah ada waktu nak pergi mana-mana, tapi dia tak hargai waktu kita. Maksudnya dia ada masalah lah. Dan yang tiga, dia pun tidak menghargai waktu yang Allah berikan kepada dia. Maka takkanlah kita nak berkawan dengan orang macam ni kan. Jadi cuba elak lah. Cuba elak. Nombor 4, cuba elak dengan orang yang tidak menghargai waktu mereka. Dan yang kelima, penonton, cuba elak orang yang suka bergosip dan suka buat drama. Buat drama narcissistic. Okay. Orang yang biasalah orang buat drama kan, dia suka buat drama-drama supaya dia nampak havoc, supaya dia nampak aku ni macam tu lah kan. Okay. Dan juga orang yang suka bergosip, cuba elak. Sebab kita menyebabkan kita terperangkap dengan mereka ini. Dan yang terakhir, sebab Eleanor Roosevelt, ni nama-nama orang yang menyatakan tentang pakar-pakar. Eleanor Roosevelt ada menyatakan the great mind talking about ideas. Orang yang bagus minda mereka, dia akan bercakap tentang idea. Average mind ataupun orang-orang biasa talking about event, dia akan bercakap tentang situasi apa yang berlaku sekarang kan. Tapi the small mind, orang yang small mind lah, maksudnya tak berapa cantik lah, talking about people. Maksudnya dia suka bergosip, suka cakap tentang orang. Sedangkan dia yang ada masalah, tapi dia bercakap dengan orang tu ada masalah. Ini orang masalah. Okay. Jadi, great mind talking about ideas. Average mind talking about event, peristiwa. Dan the small mind talking about people. Okay. Dan terakhir, nombor 6, type orang kalau boleh elakkan. Yang ke-6 adalah cuba elak berkawan dengan orang yang muka dua. Dengan kita nampak depan kita baik, tapi belakang kita, ya Allah. Kau boleh elak circle ini, 6 circle ini, supaya kita ini tidak terpengaruh dengan mereka. Okey, maka proses sudah ada, cabaran sudah ada, maka persiapannya macam mana? Okey, persiapan. Tak nampak maafkan saya. Persiapannya macam mana? Jadi persiapannya adalah kita cuba hari ini, right now. Jangan tunggu penonton. Right now kita pilihlah kawan-kawan remaja di luar sana, pilihlah kawan-kawan yang positif, sebab betul dia akan melibatkan benda 5 tahun nanti. Kita tengok siapa diri kita 5 tahun lagi, sebab kawan-kawan kita. Maka pilihlah kawan-kawan yang bagus, sebab kawan-kawan bagus ini sebenarnya dia bagus sebab dia boleh mengelak kita rasa kesepian. Sebab kita ada kawan yang boleh memberi kebaikan. Dan orang yang kawan yang baik ini juga boleh mendengar kita. Bila kita ada masalah, dia boleh mendengar kita. Kita nak rakan macam tu. Rakan yang sentiasa mendengar kita. Boleh memberi kita ketenangan stres. Yang ketiga, orang yang bagus ini, orang rakan-rakan bagus, dapat dokong dan sokong kita. Macam saya cerita tadi, kisah tadi. Yang tolak tadi, dokong dan sokong kita. Dan kita nak juga bila kita rakan yang positif, dalam circle yang positif, dia boleh memberi makna hidup pada kita. Makna hidup. Sebab hidup ni penonton, betul, kita tak nak pada pujian orang, kita nak pujian Allah. Tapi kita nak kepada sokongan orang supaya kita dapat bimbing diri kita menuju kepada apa yang Allah minta ataupun Allah suruh kepada kita buat di dunia ini. Maka
kita kena ada prinsip berkawan dengan orang yang memberi makna hidup. Bila makna hidup bagus, maka dalam kematian juga akan bagus, dan juga dalam di akhirat juga akan bagus, insya-Allah. Maka kita pilih orang-orang yang bagus, memberi makna kepada kita. Dan yang terakhir, mengapa kita kena pilih orang-orang bagus, orang positif? Sebab supaya dia memberi kita perubahan ke arah lebih positif. Bukan positif, tapi lebih dan positif. Sebab kita berumur, tuan penonton, kita akan pergi satu tahap. Mungkin kawan kita tak ada dah lepas ni, tapi kita boleh bawa apa yang kawan kita sebut dulu, sokong kita dulu, kita boleh bawa sendiri benda tu. Jadi lebih positif dan lebih positif. Jadi persiapannya itulah, cari circle-circle yang positif. Jadi saya nak boleh tak naik balik yang tadi? Saya lupa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang bertanya tadi. Biasanya konflik remaja berumur berapa tahun? Melalui apa yang saya belajar, konflik ini memang sebenarnya masa kecil itu sudah ada konflik. Cuma ni konflik mereka, dia bukan menekan sifat ataupun menekan personality. Konflik itu bersifat macam dia nak kepada orang mendengar, mak ayah mendengar, macam tu. Tapi konflik remaja ini dia sebenarnya bermula apabila akil balik tu. Bila perubahan akil balik tu, akhirnya kita faham lah, mungkin ada yang 12 tahun, ada yang berapa tahun, 9 tahun kan, ke awal sangat kan. Di situlah dia bermula kepada konflik. Di konflik itu. Konflik sebab dia sudah ada unsur kematangan. Bila ada unsur kematangan, dia bermula banyak berfikir, banyak benda-benda yang dia ada prosesnya. Maka di situlah bermula konflik tu. Okey. Jadi konflik itu akan membesar. Bila remaja dia akan membesar, sebagai dewasa dia akan konflik semakin besar, semakin besar. Semasa itulah kita perlu memecahkan ataupun menentukan konflik mana yang boleh kita selesai awal, boleh selesai cepat. Okey. Yang kedua, Nur Akumatiyah. Okey. Boleh tak Wan Muiz berikan tip bagaimana cara jalan pendekatan bagi kita sebagai parent untuk lebih dekat dan boleh sama habiskan masa dengan anak mengikut acuan dunia remaja anak-anak kini? Okey, sekejap saya nak ambil buku saya. Okey. Cantik soalan ni. Remaja sekarang, penonton, kita kena faham, dia bukan lagi generasi X, bukan lagi generasi Y. Sebab kalau nak pengukur, saya lupa nama yang saya baca ni, Robert Tesnot ke, saya lupa, maafkan saya penonton. Dia ada menyatakan tentang setiap perubahan generasi itu bermula pada 20 tahun. Setiap 20 tahun tu dia akan berubah generasi. Okey. Jadi remaja zaman sekarang bukan lagi baby boomers, silent generation, traditional generasi X, Y. Tapi sekarang dia dipanggil sebagai Z. Dan lepas ini, dan Z ataupun dipanggil sebagai alpha generasi. Dan orang yang alpha generasi ini, betul, mereka bermain dengan teknologi. Yang saya sebut tadi, bermain dengan teknologi. Bila bermain dengan teknologi, bila bermain dengan situasi, bila dia boleh keluar rumah banyak, bila tidak berada daripada keluarga, mereka banyak masalah sedikit. Emosi mereka mudah terpengaruh. Mereka sukar untuk dikawal. Jadi penonton, okey, saya nak bagi satu tip, 3R bagaimana kita nak mengurus kawalan emosi anak-anak kita, yang generasi sekarang ni. Pertama, regulate. Maksudnya gini, tuan-tuan, kalaulah mereka ada masalah, jangan tenangkan mereka dengan suara kita, tuan-tuan. Jangan kawal anak-anak kita dengan suara, sebab suara ini boleh menengking, suara ini boleh ke arah sound, boleh intonasi menengking, intonasi rendah, dia menyebabkan anak-anak kita akan tersalah anggap. Contoh dia ada masalah, dia ada masalah pelajaran lah, tapi bila balik rumah dia macam malas. Lepas tu kita regulate kawal diri kita dengan cara menengking. Kita menengking apa tu kan, kita maksud. Dan zaman sekarang generasi Z dia tak boleh dengan ke arah macam tu. Dia tak boleh dengan cara tu sebab mereka bukan lagi generasi yang mereka ini sudah banyak, mereka ini sudah ada intelligent thing yang mereka belajar. Jadi dia dah belajar dah. Kalau mak menengking, sudah pasti mak itu adalah orang yang macam ni. Sebab dia dah baca dah dalam internet. Dia dah tahu dah, dia tengok dalam TikTok orang sebut macam tu kan. Jadi macam bila mak menengking, dia pun mula rasa tak sedap. Dia mula meletakkan persepsi pada mak tu. Jadi penonton, regulate macam mana nak tenangkan anak-anak kita
dengan sentuhan terlebih dahulu. Mak ayah, jangan suara terlebih dahulu tuan menonton, mak ayah. Sebab suara ini dia boleh ada intonasi. Dan sentuhan ini bukan sentuhan pukul menonton. Bukan sentuhan tampar, tak. Sentuhan maksudnya gosok, peluk, macam ataupun pegang dia, pegang ni kepala kan. Menandakan bahawa kita nak kawal dia. Kawal dengan bermula macam tu. Lepas tu penonton, lepas dia kita kawal pegang dia, kita suruh dia dekati kita. Regulate macam mendekati kita. Kalau kita sound sudah pasti jauh. Jauh. Tapi sekarang tak, kita jangan buat sound dengan jauh. Kita pergi dekat dia, rapat dengan dia. Bila rapat, kawal dia dengan sentuhan, dengan rasa macam ada pelukan, ada rasa macam dia macam ada sesuatu mak dia nak sebut. Masa itulah kita cuba relate. Pertama, regulate. Yang kedua, relate. Relate macam mana penonton? Kita tanya dahulu dia masalah apa dia. Kalau dia rasa tu, biar dia bersuara. Kita hubungkan suara dia supaya kita dengar. Jangan kita meletakkan hukuman terlebih dahulu. Tapi kita dengar dahulu apa yang dia nak beritahu. Contoh dia kata ada masalah mak, kita ngaji gini, tak main luar gerana. Contoh. Lepas tu kita pun beritahu dengan cara dorongan minima yang bagus. Kaunselor kan. Dia maksudnya adalah dorongan minima, dia kata dan berempati. Mak dapat rasai apa yang adik rasai, mak dapat rasai apa yang kesusahan adik rasai pelajar zaman sekarang ke. Kita rasai apa yang kesusahan mereka itu. Kita relatekan hubungan dia. Dah kita rapat dah. Kita cuba relate kawal. Lepas tu kita hubungkan dengan cara terdengar dahulu. Dan kita cuba relatekan dengan perasaan kita. Kita dapat rasai apa yang dia rasa. Okey. Lepas itulah penonton, kalau dia dah cool. Dah cool. Dan dia boleh bercakap dengan kita. Anak-anak boleh bercakap dengan kita. Maka kita kena reason. Kita kena bagi sebab mengapa mak nak tengok anak, adik, abang berjaya dalam pelajaran. Kita bagi reason kita. Kita bagi reason dalam bentuk membimbing mereka. Bukan nak menyuruh, memaksa, tapi kita nak macam tu supaya masa depan dia, supaya kita dapat yang terbaik. Kita bagi reason supaya anak-anak kita faham. Okey, terjawab ke soalan tu. Jadi zaman Z ini penonton cuba buat dengan cara yang terbaik supaya mereka lebih dekati kita. Lebih kita regulate, relate dan juga reason. Dan bila dah reason tu, atas dia lah nak dengar tak saya dengar. Atas dia lah kan. Kalau nak dengar, maka dia dengar lah. Kalau tak nak dengar, maka kita buat dengan cara halus seperti ini berulang kali. InsyaAllah dia akan melekat pada persepsi, pada minda anak-anak kita itu sendiri. Okey. Alhamdulillah, saya harapkan penonton yang bertanya itu terjawab lah. Okey. Saya nak menunggu lagi. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, tak apa. Saya rasa dah tamat dah sesi saya pada kali ini. Saya menunggu dalam 2 minit ke? 2 minit lama sangat, 1 minit. Alright. Okey ke penonton di luar sana? Saya harapkan okey semua-semua. Sebab saya pun tak nampak sekarang. Okey. Tak apalah. Okey. Jadi Alhamdulillah. Moga apa yang saya sampaikan hari ini memberi makna, memberi inspirasi dan memberi bimbingan buat semua yang mendengar. InsyaAllah. Kalau tak dengar hari tak apa penonton, boleh sharekan benda ini kepada orang-orang ramai di luar sana, mak-mak ayah di luar sana, anak-anak di luar sana, supaya mereka dapat mengikuti apa yang saya perjelaskan tentang proses, cabaran dan juga persiapan. Okey, insyaAllah. Semoga anak-anak remajaku sayang sekarang menjadi individu yang soleh dan solehah, yang bagus. Anak-anak kita menjadi seorang yang bagus dan mereka dapat memilih teman yang positif dan memungkinkan mereka menjadi orang yang positif, minda yang positif, sehingga kan mereka dapat kualiti dalam dirinya supaya mereka ini menjadi orang yang baik dan terbaik, insya-Allah. Remajaku sayang, teman positif, pemangkin minda sihat. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur atas jemputan pada siri yang pertama ini, anjuran Mawadah Center KB. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye semua. Thank you.